pasangan suami isteri yang sudah lama berumah tangga. Tapi mereka masih belum dikurniakan cahaya mata. Namun, satu keajaiban berlaku. Ketika Panak Maya berehat setelah berpenat lelah membanting tulang di sawah, dia menemui kerak nasi yang membunyi seakan bayi yang menangis. Kerak nasi ajaib itu akhirnya dibawa pulang oleh Panak Maya dan dicampurkan dengan nasi yang ditanak. Bagaimana kerujukan anda pada hari ini? Kanda baik-baik saja. Tapi Kanda menemui sesuatu yang aneh. Aneh? Kanda menjumpai kerak nasi yang berbunyi seakan-akan bayi menangis. Keesokan harinya, Panak Maya pergi ke sawah seperti biasa. Sedang dia membanting tulang melakukan pekerjaannya, dia ternampak seekor ular. Lantas dia pun menangkapnya. Bukankah ini ular cinta mani? Ular yang mampu memberi tuah. Untung sungguh diriku ini. Dinda, lihat apa yang Kanda dapat ini. Apa itu? Ini ular cinta mani. Ular cinta mani? Ular yang membawa tuah itu? Iya. Apa yang dikatakan oleh mereka menjadi kenyataan. Perniagaan mereka kini menjadi popular. Mereka menjadi antara orang yang paling kaya di Langkawi. Dan juga berita yang paling mengejutkan terjadi. Endah Alang dikabarkan hamil. Panak Maya merasa teruja mendengar berita tersebut. Ibu, Ya, kenapa terjerit-jerit ni? Ibu dah siapkan persiapan kita untuk pesta mengimpin padi? Mas Suri dengar dari buah mulut orang kampung yang Datuk Seri Peguam Berjaya pun akan turun padang. Iya, ibu juga dengar tentang berita itu. Pastikan semua benda berjalan dengan lancar. Baik, Ibu. Pesta menyimpin padi datang. Rakyat Langkawi merayakan pesta itu dengan meriah sekali. Datuk Seri Peguam Berjaya pun tiba untuk menyaksikan pesta tersebut. Di dalam kesesakan di pesta tersebut, Datuk Seri Peguam Berjaya ternampak kelibat yang membuat dia terpesona. Siapa wanita itu? Itu Mahsuri, Datuk. Dia terkenal di kawasan ini kerana kecantikan dan adab dia. Dia sudah bersuami? Seingat Patik, dia masih belum bersuami. Datuk Seri Peguam Berjaya mahu menjadikan Mahsuri isteri beliau. Namun, niat beliau dihalang oleh isterinya, Wan Mahora. Wan Mahora kini menyimpan dendam untuk Mahsuri. Dia merasakan Mahsuri itu perampas. Sudah sebulan sejak pesta mengimpin padi berakhir, Mahsuri sedang membantu Endah Alang di dapur. Namun, mereka tiba-tiba mendengar bunyi orang memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hajat Datuk datang kemari? Pohon ara nampak cantik berseri laman. Besarnya hajat tidak terkira, hendak memetik bunga di taman. Hajat Datuk datang kemari hendak meminang Mahsuri ke? Oh, kalau begitu masuklah dulu. Siapa tu? Kamu yang meminang. Minang? Minang Mahsuri? Iya, Siapa yang masuk meminang? nampaknya seperti Datuk dan Wan Derus yang datang kemari. Ha? Wan Derus? Siapa itu? Wan Derus ialah adik kepada Datuk Peguam Berjaya. Kanda juga dengar Wan Derus pandai dalam seni mempertahankan diri. Iya ke? Baguslah. Kalau begitu, keselamatan Mahsuri akan terjaga. Pesan pada Mahsuri, tolong buatkan air untuk tetamu. Baiklah. Mahsuri, tolong buatkan air. Ada orang datang. Hah? Siapa yang datang, Bu? Rombongan meminang. Rombongan meminang? Dia nak masuk minang Mas Suri ke? Dah tu, takkan nak minang Makcik Mila pula. Ibu ni main-main pula. Kamu ni pun. Dahlah tu, cepat buat air. Dah lama dah diorang tunggu tu. Baiklah. Mahsuri pun datang sambil menatang dulang yang berisi minuman. Setelah meletakkan minuman, Mahsuri pun duduk di sebelah Endah Alang. Mahsuri, kenalkan, ini dia Wan Derus. Mas Suri kenal siapa Wan Derus? Ya, Mas Suri kenal kawan Derus. Jadi, Mahsuri bersetuju ke hendak berumah tangga dengan Wan Derus? Mas Suri ikut je. Alhamdulillah. Setelah mendapat persetujuan daripada Mahsuri, mereka dengan segera mengadakan majlis pernikahan buat mereka. Majlis itu dirayakan dengan meriah. Hampir seluruh penduduk Langkawi hadir bagi memeriahkan majlis pernikahan tersebut. Majlis pernikahan Mahsuri dan Wan Derus telah menjadi bualan hangat di antara penduduk Langkawi. Akhirnya berita ini sampai ke telinga Sultan Kedah. Beta dengar adik kamu telah berumah tangga. Ampun Tuanku, ya adik Patik telah berumah tangga. Tahniah beta ucapkan. Terima kasih Tuanku.
Beta juga dengar adikmu pandai dalam seni berlawan. Patik merupakan pahlawan yang handal dalam seni pertahanan diri. Kalau begitu, suruh adikmu menghadap beta. Akan beta bincangkan tentang peperangan Mentang Siam kelak. Perintah dijunjung, tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Jom jemput langsung. Tak payah susah. Abang datang ni kerana ada berita yang perlu abang sampaikan. Berita apa? Nampak seperti mustahak. Sultan Kedah ingin kamu berjumpa dengan baginda. Sultan Kedah mahu berjumpa dengan aku. Tapi aku tak ada buat apa-apa masalah. Baginda ingin berjumpa kamu untuk berbincang tentang perlawanan menentang Siam kelak. Selamat. Okey. Bila baginda mahu berjumpa dengan aku? Tapi kalau boleh secepat yang mungkin. Tapi Mas Suri? Itu abang tidak mahu masuk campur. Itu ialah urusan rumah tangga kamu. Kamu berbincanglah dengan dia nanti, ya. Baiklah. Abang balik dululah. Dah nak senja ni. Baiklah bang. Wanderus masuk ke dalam rumah dengan hati yang berbolak-balik. Memang impiannya ingin menyertai peperangan. Namun dia dan Masuri baru saja mendirikan rumah tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang ada berita yang ingin disampaikan. Berita apa tu? Sultan pelawar abang untuk pergi berperang dengan Siam. Abang nak pergi ke? Tak pasti, namun Sultan ingin jawapan yang segera. Tak mengapalah. Abang pergi je lah. Jangan jadikan Masri sebagai alasan untuk abang elakkan perintah Sultan tu. Abang memang teringin nak pergi, tapi bila teringatkan Masuri di rumah perseorangan, abang rasa berat hati untuk menerima perlawan itu. Tidak mengapa. Ibu dan ayah kan ada. Bukan begitu, abang cuma tak mahu Masuri bersendirian. Jangan risau. Masri boleh tumpang rumah ibu dan ayah. Kalau begitu, esok pagi abang akan memberitahu Datuk Seri Putrajaya mengenai hal ini. Keesokan harinya, Wanderus pergi berjumpa dengan Datuk Seri Putrajaya untuk memaklumkan bahawa dirinya menerima pelawaan itu. Setelah membincangkan hal ini bersama Sultan Kedah, akhirnya Wanderus telah pun rasmi menjadi sukarelawan untuk membantu prajurit-prajurit yang lain berlawan. Deramang, sini kejap. Ya, ada apa, Bu? Ini bekal Mahsuri. Dia terlupa hendak membawanya semasa dia keluar tadi. Tolong berikan pada dia, ya. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ada lihat tak perempuan yang bernama Masuri? Masuri? Kenapa kamu mencari dia? Oh, ini gua mahu kirimin bekal buatnya. Tadi saya nampak dia pergi ke Tasik. Oh, makasih ya. Sama-sama. Siapa lelaki yang tanya tentang Masuri tadi? Tidak silap patik, nama dia... Deramang. Dia ialah seorang penyair yang berasal dari Aceh. Macam mana lelaki tadi tu boleh kenal Masuri? Mungkin dia teman rapat Masuri? Oh. Mari kita ikut dia. Masuri. Ini ibu lu kirimin buat bekal buat lu. Oh, terima kasih. Sementara itu, Wan Mohora dan dayang-dayangnya sedang menyorok di sebalik sambil mencuba untuk mendengar apa yang mereka bualkan. Siapa lelaki yang tanya tentang Masuri tadi? Tidak silap patik, nama dia... Deramang. Dia ialah seorang penyair yang berasal dari Aceh. Patik juga dengar yang keluarga Masuri benarkan Deramang tinggal bersama mereka. Mungkin dia mengenali Masuri melalui cara itu? Oh. Wan Mohora kembali ke rumah dengan perasaan dendam yang membara di hati. Dia sudah merencanakan cara untuk buat Masuri menderita. Wan Mohora menunggu ketibaan suaminya untuk memulakan misi pertamanya. Kanda! Tadi Dina nampak Masuri. Lalu? Tapi waktu Dina nampak Masuri tu, Masuri bukan seorang. Dina nampak dengan mata kepala Dina sendiri yang Masuri tu sedang berbual mesra dengan seorang lelaki yang bernama Deramang di tepi tasik. Dinda pasti itu Masuri? Dinda yakin. Kalau Kanda tidak percaya, Kanda boleh tanya dayang-dayang.
Ini tidak boleh dibiarkan. Arahkan pengawal untuk pergi ke rumah Mahsuri. Assalamualaikum. Datuk Seri, ada apa ramai-ramai datang kemari? Mahsuri, suruh dia keluar sekarang. Panak Maya yang terkejut dengan kedatangan DSPJ terus memanggil Mahsuri. Mahsuri yang berusaha menjelma di buka pintu berasa terkejut dan hairan dengan kedatangan DSPJ. Ya, ada apa ya Tuan Hamba datang kemari? Betulkah bahawa engkau telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya dengan pemuda yang bernama Deramang itu? Tidak. Aku tidak pernah buat apa-apa yang menyalahi undang-undang maupun agama. Kau jangan buat tak tahu. Kau tu perempuan murahan. Sesungguhnya aku hanya duduk di rumah dan menunggu kepulangan suamiku. Sudah. Pengawal, bawa mereka ke padang maksiat sekarang. Mahsuri dan Deramang dibawa kepada maksiat sementara Endah Alang dan Panak Maya mengikuti dari belakang memohon mereka untuk melepaskan Mahsuri dan Deramang. Di padang maksiat, kelihatan orang kampung sudah berkumpul sambil berborak menyaksikan Deramang dan Mahsuri yang akan diberi hukuman. Kamu diam. Hari ini kita bakal menyaksikan hukuman yang akan dikenakan oleh Deramang dan Mahsuri. Tolonglah, bunuh aja aku. Mahsuri tidak bersalah. Aku akan menghukum kamu berdua. Tolonglah, jangan bunuh dia. Dia satu-satunya cahaya mata yang dikenakan oleh Tuhan untuk kami. Carilah bukti terlebih dahulu. Sesungguhnya kami tidak bersalah. Kau diam. Datuk Seri Pekemanjaya lantas membunuh Deramang dengan menikamnya. Lihatlah semua, jikalau kamu melakukan perkara yang sama, nescaya kamu semua akan dikenakan hukuman yang sama. Sesungguhnya kau telah membunuh orang yang tidak bersalah. Saya tidak mahu mengaku, engkau telah mencerengi adik kandungku. Tidak, aku tidak pernah berdusta. Jikalau aku berdusta, hukum sajalah aku. Aku tidak percaya perempuan jalang seperti kau dan aku tidak akan biarkan kau mati dengan tenang. Aku akan seksa kau terlebih dahulu. Pengawal, heret dan ikat dia tanpa makanan dan minuman selama 5 hari di batang pokok. Mahsuri diikat di batang pokok selama 5 hari tanpa makanan maupun minum. Tidak lama kemudian Datuk Seri Pekemanjaya datang bersama orang kampung. Masih tidak mahu mengaku. Sudah berapa kali mahu dibilang, aku tidak pernah berbohong. Baiklah jika begitu. Datuk Seri Pekemanjaya mengeluarkan keris kepunyaannya lalu menusuk Mahsuri menggunakan keris itu. Namun tiada sebarang luka maupun calar yang terbentuk. Datuk Seri Pekemanjaya masih mencuba menikam Mahsuri dengan menggunakan keris-keris lain, namun tidak berhasil. Mahsuri sudah tidak dapat menahan derita lagi. Dia akhirnya memberitahu rahsia untuk membunuh dirinya. Jikalau kau menikam aku sebanyak 1,000,000 kali pun, aku tak akan mati. Aku hanya akan mati jika kau menikam aku dengan keris pusaka keluargaku. Kan mudah jika kamu memberitahu daripada awal. Pengawal, pergi ke rumah Mahsuri dan cari keris pusaka keluarga mereka. Setelah beberapa minit, pengawal tersebut pun pulang dengan membawa sebilah keris. Datuk Seri Pekemanjaya pun mengambil keris itu. Lihatlah semua, hukuman yang bakal diterima oleh Mahsuri ni akan menjadi iktibar kepada kamu semua. Maha melihat segalanya. Aku reda akan kematianku jika benar aku bersalah. Tapi jika benar aku dikhianati, aku haramkan darahku mengalir di bumi ini. Dan aku bersumpah bumi Langkawi tidak akan aman. Berpuakalah di kau selama 7 keturunan. Tiba-tiba bunyi guruh berdentum. Kilat sabun menyabung. Darah putih keluar dari perut Mahsuri, membuktikan Mahsuri tidak bersalah. Keadaan di situ kacau bilau. Penduduk kampung berlari lintang pukam untuk mencari tempat perlindungan. Kini mereka sedar bahawa Mahsuri bercakap benar. Tidak lama kemudian, Siang datang menaklung Langkawi. Langkawi menjadi seperti padang jarak terpandang terkukur. Tiada tumbuhan yang dapat hidup di situ kerana tiada hujan. Semua ini terjadi kerana sumpahan Mahsuri. Waktu berlaku peperangan, anak Mahsuri, Wan Hakim, dilarikan oleh Panak Maya dan Endah Alang ke Siam. Keturunannya beranak pinak di sana. Berkurun telah berlalu. Keturunan ketujuh Mahsuri, Wan Aisyah, pulang ke tanah Langkawi untuk melawati makam moyangnya, Mahsuri. Wan Aisyah turut bersumpah di sana. Kenapa dia bersumpah seperti itu sekali? Dia tidak tahu ke? Yang sumpahnya itu menjadi kenyataan. Ya Tuhan, aku berjanji, aku akan melindungi bumi Langkawi. Dan aku akan pastikan pisang tidak berbuah 2 kali.